TV KPM. Hei, siapa kau? Akulah King. King apa? King Kong. Kau tahu aku siapa? Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hai Raja Kapur. Sudahkah kau mendaftar sebagai pengundi? Alamak. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K, host anda untuk episod hari ini. Nisa naikkan anda semua supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jangan leka kerana kita masih lagi dalam perang melawan COVID-19. Sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hari ini topik kita sangat-sangat menarik kerana kita dibawakan dengan barang-barang ataupun peralatan-peralatan yang biasa kita lihat di musim-musim mengundi. Tapi diingatkan bahawa peralatan ataupun apa yang kita lakukan di sini untuk hari ini adalah untuk tujuan latihan, dan kita nak tunjukkan kepada anda semua serba sedikit keadaan di mana apabila musim mengundi tiba. Apakah subjek kita pada hari ini? Seperti biasa, kita akan lihat dahulu profil guru kita. Jom kita saksikan. Baik semua, jom kita persilakan Cikgu Ridwan yang merupakan guru mata pelajaran sejarah dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik Nisa. Waalaikumsalam. Saya seronok kerana Cikgu datang lagi ke Teras hari ini untuk subjek CV dan juga mata pelajaran sejarah Cikgu ya. Betul. Dan kita ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya kira ramai di antara kita yang tak pernah tengok pun. Betul. Mungkin adik-adik belum tiba masa nak mengundi, jadi dia tak pernah tengok apa yang ada di hadapan kita ni. Tetapi sebelum tu kan Cikgu, saya nak ingatkan pada anda semua, apabila kita sudah berada di dalam jarak selamat 1 meter atau lebih, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Contoh macam Nisa kan Cikgu, saya ada bekas plastik macam ni. Jadi saya akan simpan pelitup muka saya. Cikgu boleh simpan dalam saku ataupun poket plastik ataupun poket berzip, bagaimanapun, yang penting bersih, boleh digunakan semula dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan bawa pelitup muka lebih untuk kita tukar sekiranya dah kotor Cikgu kan. Baiklah Cikgu, hari ini saya pula yang teruja. Macam saya ingat dengan pilihan raya sebelum ini, saya pulang ke kampung nak mengundi di lokasi yang telah saya daftarkan diri. Jadi di hadapan kita ni ada barang-barang ihsan daripada SPR Cikgu. Yang mungkin Cikgu boleh kongsikan apa yang ada di hadapan kita ni. Apakah kaitan dengan mata pelajaran kita Cikgu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0, ambil tahu, bina hubungan, cipta kejayaan. Baik, betul macam Nisa cakap tadi, ini semua adalah barang yang kita dapat ihsan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan dikelolakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia. Jadi kita pun mendapat kerjasama yang sangat baik daripada mereka. Sebenarnya Akademi Pilihan Raya Malaysia ni memang menyediakan modul untuk latihan kepada pengundi. Kadang-kadang mungkin pengundi kali pertama, ialah macam Nisa cakap tadi, tak pernah jumpa pun benda-benda ni semua. Tengok, ingat ni peti kita semula ke apa kan. Betul, Cikgu. Jadi dia nampak ada kat situ, macam itulah bagnya mengundi, nanti bila masuk dalam tu taklah kekok. Jadi untuk hari ini kita akan belajar kita akan belajar tentang civic dalam mata pelajaran sejarah, iaitu tajuk kita adalah Nadi Malaysia, yang mana seperti mana yang pernah saya jelaskan sebelum ini, civic dalam mata pelajaran sejarah telah pun diperkenalkan sejak dari 2019 dan mula diaplikasikan dalam kelas sejak daripada Jun 2019 dengan menekankan. Maaf Cikgu, tadi saya sebenarnya dah dengar kawan-kawan saya dah nak masuk kelas Cikgu. Dah nak masuk kelas. Saya nak masuk kelas kan. Mereka pun tak sabar untuk mata pelajaran pada hari ini. Jadi saya nak jemput rakan-rakan juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hai. Lambai sikit. Lambai sikit, senyum sikit, lebar sikit, ceria.
hari ini. Jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri. Boleh ya kawan-kawan? Cikgu ni kalau dah bagi mula dia, jadi kan tak berhenti. Jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Afifah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Afifah Maria dari Sekolah Menengah Agama Datuk Tahna Putra Makmur. Okey, terima kasih Afifah. Seterusnya kita ada rakan yang bernama Siti Khadijah. Silakan. Hai, nama saya Wan Siti Khadijah dari Sekolah Agama Datuk Kelana Putra Makmur. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Nurul Iman. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Puteri Nurul Iman daripada Sekolah Agama Datuk Kelana Putra Makmur. Baik, dan terakhir sekali cikgu kita ada adik Syuhadah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nabila Syuhada dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, terima kasih kawan-kawan kerana sudi pagi-pagi bersama dengan Nisa dan Cikgu Ridwan untuk subjek kita pada hari ini. Dan Nisa nak tanya, kalau anda sudah bersedia, dah bersemangat, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay, semua dah bersedia. Nisa pun dah bersedia. Jadi mungkin cikgu boleh sambung sedikit. Tetapi sebelum tu kita ada video yang kita nak pertontonkan pun boleh. Pertontonkan kepada anda semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jom sama-sama kita saksikan. Everything to me. Thank you for believing my potential and guiding me. What teacher writes on blackboard of life can never be erased. Thank you, teacher. Thank you, teacher. May Allah bless you. Itu dia cikgu sebenarnya video ucapan daripada adik kita bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Memandangkan kita faham musim-musim pandemik ni guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia menghadapi cabaran yang orang kata keluarlah daripada zon selesa masing-masing cikgu kan untuk menghadapi PDPR dan sebagainya. Tadi cikgu dah bersemangat nak jelaskan apa yang kita nak baca pada hari ini. Mungkin cikgu boleh sambung sedikit cikgu apa yang cikgu katakan tadi. Silakan cikgu. Baik, kita sambung. Tadi kita dah pergi tu laju sangat. Ya, Okay, betul, it's okay, tak apa. Okey, jadi di dalam civic, dalam mata pelajaran, memang kita tekankan tujuan utama dia untuk jadikan warga negara Malaysia warga negara yang bertanggungjawab dan bersemangat patriotik. Jadi nilai trust yang kita tekankan dekat situ ada 4, iaitu kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Jadi ini adalah nilai trust yang kita tekankan dalam pelaksanaan civic dalam mata pelajaran. Jadi untuk hari ini, kita punya nilai trust hari ini adalah bertanggungjawab. Dan tajuk kita tadi kita letak situ Nadi Malaysia. Tetapi tajuk besar dia sebenarnya adalah sistem demokrasi berparlimen, kerana inilah nadi untuk Malaysia. Kalau tak ada pilihan raya, maka kita tidak dapat memilih pemimpin untuk negara kita dan siapa yang nak menerajui negara kita kan? Betul cikgu. Jadi konteksnya of course daripada diri, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara, dan kita akan fokus kepada diri individu hari ini. Betul. Tanggungjawab diri salah satunya adalah pergi mengundi. Keluar mengundi. Maka dengan itulah setiap kali ada musim-musim mengundi tiba kan, akan diseru kepada warga-warga Malaysia yang muda-muda yang belum mendaftar, kena daftar. Cikgu Ridwan akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan itu berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu Nadi Negara, bermula dengan tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota sepanjang kita bersiaran. Saya akan jumpa anda semua selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Cikgu, saya tertanya, apa yang saya pakai ni sebenarnya? Kenapa ada tulis KP3, Cikgu? Yang inilah okey macam yang kita bagi tahu awal tadi Ya. Set yang kita ada kat sini adalah untuk tujuan latihan. Betul. Nanti dekat dalam pusat mengundi yang sebenar dia akan bagi tag macam ni. Okey. Dia akan bagi tag macam ni. Tapi untuk tujuan latihan, kita bagi dia bip lah macam ni. So, KP3 maksud dia kerani pengundian nombor 3. Baik. Okey. So, macam saya ada tag ketua tempat mengundi. Ni dia panggil KTM lah, ketua tempat mengundi. Okey, Cikgu. Terima kasih. Jom, Cikgu. Kita mulakan dengan subjek kita pada hari ini. Silakan. Baik. So, kita pergi untuk literasi civik yang kita akan ketengahkan hari ini, yang kita nak ajar kepada murid-murid kita baik yang di atas talian maupun yang berada di rumah. Baik, bagi aspek pengetahuan, kita akan menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Dari sosio-emosinya, kita akan menzahirkan perasaan gembira apabila melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dan tindakannya menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Baik. Sebenarnya kalau kita tahu Nisa, negara kita ni memang pun telah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen bersama-sama dengan raja berperlembagaan. Demokrasi ni memang subur kita di Malaysia ni sebut tentang demokrasi semuanya demokrasi itu ni, dan even mungkin di sekolah pun murid-murid kita ni dah menggunakan demokrasi itu dalam apa yang mereka buat dalam kelas. Contohnya pemilihan ketua kelas. Kan demokrasi dah gunakan kolektif dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok mengikut persejarahannya, demokrasi telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. Sistem demokrasi di Yunani telah wujud sekitar abad ke-5 hingga abad ke-3 sebelum Masihi. Jadi kena follow dia punya term. Kenapa 5 pergi 3? Sebab dia adalah sebelum Masihi. Sebelum Masihi dia akan besar pergi kepada nombor yang kecil kerana nilainya makin kecil. Demokrasi yang diamalkan ketika itu adalah demokrasi berdasarkan kepada suara majoriti rakyat Yunani. Baik. Demokrasi di Malaysia. Demokrasi di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan macam yang saya bagi tahu tadilah. Rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan dan Raja Melayu menjadi lambang kepada taat setia. Proses demokrasi berparlimen berlaku melalui ini yang kita nak tunjuk hari ini. Ada 3, iaitu pilihan raya, dan pilihan raya itu akan memilih 2 kelompok pemilihannya, iaitu pemilihan untuk parlimen dan DUN. Baik. Kenapa muka macam tertanya-tanya ni? Ada perkara nak tanya ke apa? Ni ada soalan, boleh angkat tangan. Okey, nampak tiba-tiba angkat tangan. Nak tanya cakap, jangan kerut-kerut muka kan. Apa nak tanya tu, Afifah? Silakan Afifah. Saya nak tanya, apakah asal-usul sistem demokrasi? Asal-usul sistem demokrasi. Inilah tadi termenung ni. Macam yang saya bagi tahu tadi, sistem demokrasi tadi memang berasal daripada Yunani. Daripada Yunani. Kalau kita belajar mungkin dalam tamadun tu, kita jumpa negara kota yang dipanggil Athens yang agak popular lah, yang agak popular dalam persejarahan tu. Jadi sistem itu diamalkan. Tapi sistem dia berbeza. Dia tak sama macam yang kita buat di Malaysia hari ni. Sistem dia waktu tu mungkin sebab waktu tu tak ramai. Jadi dia akan bawa semua penduduk Athens tu, duduk dalam satu dewan, dia ambil kolektif. Mungkin macam yang murid-murid buat dalam kelas lah. Siapa setuju kita kutip duit kelas RM5, dia kata kan. Angkat tangan. Ataupun mungkin siapa setuju kita lantik Abdul jadi ketua kelas, tepuk meja kan. Ketuk meja, angkat tangan. Yang jadi paling meriah tu lah yang paling meriah tu pilih. yang itulah. Mungkin yang itu dilaksanakan waktu tu. Tapi kalau kita hari ni, kalau kita tengok rakyat Malaysia mungkin lebih kurang ada 36 juta. Mungkin lebih, mungkin kurang. Kalau kita nak buat macam tu, besar mana dewannya tu. Betul, besar mana dewannya tu dengan keadaan kita dalam SOP COVID ni, lagilah susah kita nak buat semua-semua tu kan. Jadi kita gunakan sistem pilihan raya. Jelas Afifah? Yang lain ada soalan lagi? Tadi Syuhada angkat tangan. Syuhada pun angkat tangan. Silakan Syuhada angkat tangan dengan penuh semangat. Cikgu, saya nak tanya, macam mana demokrasi boleh sampai ke Malaysia? Demokrasi boleh sampai ke Malaysia. Okey, ni bahagian yang paling menarik. Sebenarnya, kalau kita tengok
ketika 1824 negeri-negeri Selat perjanjian London, maafkan saya. Okey, perjanjian London telah ditandatangani dengan memecahkan Selat Melaka kepada dua bahagian, sebelah Indonesia kepada Belanda dan sebelah Tanah Melayu kepada British. Okey, kemudian masa berlalu sehinggalah kepada Perang Dunia Kedua, dan pasca Perang Dunia Kedua telah pun ditandatangani Piagam Atlantik. So di bawah Piagam Atlantik ni kuasa-kuasa besar hegemoni dunia perlu memerdekakan, perlu membebaskan negara-negara di bawah naungan maupun jajahannya. Jadi untuk kes Tanah Melayu ketika itu, jadi British kata nak merdeka boleh dengan syarat. Dengan syarat Tanah Melayu yang merdeka ni tadi, persekutuan yang merdeka ini mesti ditadbir dengan menggunakan sistem demokrasi. Jadi dia buat syarat. Jadi waktu tu Tanah Melayu nak merdeka boleh, tapi gunakan demokrasi. Jadi kita pun nak merdeka waktu tu 1957 kan, dengan Tunku yang glamour waktu tu kan, membawa sehingga kepada pilihan raya yang wujud waktu tu. Kita ada pilihan raya federal, kemudian kita ada pilihan raya persekutuan. Jadi disebabkan daripada syarat yang dikenakan oleh British tadi, mesti gunakan demokrasi. Jadi untuk lebih jelas benda ni, mungkin kita boleh tengok montaj yang akan kita siarkan tadi, macam mana keadaan pilihan raya Persekutuan 1955. Kita saksikan. Jom kita saksikan video berkenaan dengan Malaya mengundi, Cikgu. Ya, betul. Silakan. Pilihan raya yang pertama di seluruh tanah Melayu telah selesai dengan sempurna, dan hasilnya adalah menandakan satu kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarah negeri ini dan satu kemenangan besar bagi perikatan. Untuk pemilihan itu, negeri ini telah dibagikan kepada 52 kawasan. Dari setiap kawasan itu, dipilih seorang wakil bagi Majlis Mesyuarat baru yang mempunyai 98 ahli. Inilah yang pertama kali. Sungguh besar kerja menjalankannya, tetapi dengan usaha dan bijaksana pihak-pihak yang mengaturnya, maka hasilnya sangat memuaskan. Pegawai-pegawai telah dilatih dengan cermat, dan kerana undian itu rahsia, mereka telah mengangkat sumpah berahsia. Askar-askar dan mata-mata yang bekerja jauh dari kampungnya telah dibenarkan mengundi dengan pos. Pegawai-pegawai pilihan raya yang telah dilatih dengan sempurna, pagi-pagi lagi sudah keluar dengan peti-peti undi menuju ke tempat-tempat mengundi di serata ceruk negeri ini, 1,700 buah banyaknya. Ada yang jauh di darat dan di ulu, dan untuk sampai ke situ, ada yang pergi dengan kereta api, dengan motorbot, dengan kapal terbang, jalan kaki dan naik basikal. Di tempat-tempat yang masih berbahaya, pegawai-pegawai itu dieskort oleh tentera. Tetapi hari mengundi itu telah berjalan dengan selamat dan teratur. Kita telah mengundi, atau 80% daripada jumlah pengundi-pengundi yang telah didaftarkan, iaitu suatu kejayaan besar yang barangkali tidak ada bandingannya. Dan sekadar lagi yang boleh dibanggakan ialah banyaknya kaum ibu yang telah mengundi. Setelah selesai mengundi, peti-peti undian itu pun dibawalah ke tempat-tempat menghitung undi. Ya, Cikgu, itu dia video serba sedikit berkenaan dengan pilihan raya Tanah Melayu yang pertama, Cikgu. Ya, yang di mana pertama. ia dibahagikan kepada 52 kawasan. Ya. Sungguh besar dan memerlukan latihan yang sangat-sangat cermat kepada ahli-ahli ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan proses tersebut. Maklumlah yang pertama kali, Cikgu. Ya, betul. Kalau kita tengok waktu tu sebenarnya ketika itu 1955 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia belum wujud lagi lah. 1955 Malaysia pun tak ada lagi. Betul, Cikgu. Jadi waktu tu dengan pilihan raya tu diuruskan oleh British dengan kerjasama daripada pemerhati beberapa negara dan sebagainya. Tapi perkara yang paling menarik dalam Apa video ni, tadi, Cikgu? nampak yang dia punya petugas tu bawa naik basikal, naik kereta api, naik motorbot, dan benda yang dia bawa tak lain tak bukan. Inilah benda yang dia bawa. Ini yang kita dia panggil membawa peti undi. Dia bawa kertas undiannya, dia bawa dengan beg anak-anak yang tadi ramai-ramai jalan. Apabila selesai mengundi, dia kata kan, okey semua jalan bawa. So inilah benda-benda yang dibawa, tapi yang ini yang zaman sekarang punya lah, new millennium punya, yang waktu tu yang zaman British ni itulah 1955. Jadi untuk pengetahuan murid-murid yang di atas talian maupun yang dekat rumah,
itulah sistem yang berjalan dan sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita sebut tentang yang logo yang ada kat sini Suruhanjaya Pilihan Raya, inilah yang kita katakan hero-hero yang tak didendangkan. Sebenarnya dalam proses demokrasi di Malaysia ini, mereka ini memainkan peranan yang sangat penting. Kalau mereka tak menjalankan tanggungjawab dengan baik, sudah pasti kita punya proses akan terganggu. Jadi proses itulah hari ini yang kita jalankan macam yang kita tunjukkan dekat sini, pilihan raya, parlimen dan DUN. So 52 kawasan, so hari ini kita ada kawasan yang lebih banyak lagi daripada waktu 1955 itu. Dan hasil hasil daripada pilihan raya itu, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang menjawat jawatan sebagai menteri-menteri hari ini yang terdiri daripada ahli parlimen. Okey, jadi Khadijah ada soalan nampaknya, silakan. Cikgu, kan Malaysia kan dah ada sistem beraja. Macam mana sistem demokrasi boleh ada dekat Malaysia juga? Soalan yang bagus, Khadijah. Soalan tu bagus. Betul Kalau dulu, kalau kita tengok sebelum zaman kesultanan dulu, pembesar-pembesar ni dilantik ikut perkenan raja. Okey, contoh kalau kita tengok macam legenda Hang Tuah lah. Okey, Hang Tuah okey, tengok wah Hang Tuah 5 bersaudara ni hebat betul lah. Bawa dia ke istana kan yang Hang Tuah dulu tu, yang dengan Hang Jebat main TikTok tu. Yang kita personifikasikan dulu itu bukan Hang Jebat yang sebenar. Jadi waktu tu nampak dia ni hebat, bawa dia ke istana, lantik dia jadi hulu balang. Okey, waktu tu semua benda pun macam tu ketika itu. Tetapi dengan adanya sistem demokrasi ni tadi, kalau kita ingat dalam persejarahan, yang kali pertama menggunakan sistem jemaah menteri yang paling terkenal dalam persejarahan Tanah Melayu adalah sistem jemaah menteri negeri Kelantan. Memang tu terkenal. Buka je buku teks sejarah, sistem jemaah menteri Kelantan. Tapi jemaah menteri ketika tu tak guna demokrasi. Sama juga. Okey, kita lantik berdasarkan kemampuan dia, kemahiran dia dan sebagainya, kita lantik dia jadi jemaah menteri, letak dia dalam istana. Tapi terkemudian apabila nak merdeka sebagai persekutuan, apabila kita nak merdeka sebagai persekutuan, boleh diwajibkan menggunakan demokrasi, maka ianya dipilih. Jadi di situlah fungsi dia. Kalau kita tengok institusi beraja, raja berperlembagaan masih ada. Okey, raja tu raja. Tapi jemaah menterinya ini tadi yang akan dipilih, yang akan menerajui badan yang kita panggil sebagai badan legislatif ataupun eksekutif. Badan eksekutif pentadbiran negara. Jadi mereka ni akan menjawat jawatan, memegang portfolio tertentu, ataupun lebih mudah rakyat untuk kenal, kita sebut sebagai kementerian. Ni tanya dari tadi, asyik tanya saya je, saya pula nak tanya korang ni. Tanya mereka, cikgu. Asyik tanya saya tak habis cakap angkat tangan nak tanya. Siap kalau saya nak tanya. Baik. Kalau kamu ni cakna, kan? Kalau cakna, saya dengar pelajar Kelana Petra ni hebat-hebat budaknya. Betul. Jadi kita nak tanya, kalau kamu tahu, namakan menteri-menteri yang ada dekat Malaysia hari ni, siapa tahu? Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab dulu? Syuhada dulu. Laju dia. Okey, ya Syuhada. Cikgu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita sekarang. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang ini kalau ada yang tak kenal, abah kita, memang rugilah maksudnya dia tak duduk kat Malaysia ni 2 hari, 2 tahun ni. Cikgu ada yang duk angkat tangan lagi ni nak jawab, silakan. Kita bagi. Siapa tadi? Siapa lagi? Siti Khadijah, silakan. YB Tuan Khairil Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Sains kita sekarang. Oh ya kan, mereka kat Seremban. Okey. Khairil Jamaluddin kan Negeri Sembilan. Baik, lagi? Silakan Iman. Tuan Ibrahim Tun Man, Menteri Alam Sekitar kita sekarang. Tuan Ibrahim Tuan Man. Okey, lagi? Ada lagi? Baik lagi. Afifah, silakan. Apalah korang ni? Cuma jawab lelaki je. Kita kan ada menteri Hal Ehwal Wanita, Datuk Seri Lina binti Muhammad Harun. Bagus Afifah, peka. Semua jawab yang glamour. Sebut Perdana Menteri, sebut Menteri Sains. Mentang-mentang kita dalam keadaan pandemik ni kan. Perdana Menteri, Menteri Sains, Menteri Alam Sekitar. Nampak? Dia peka. Kita pergi kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Okey. Baik, bagus. Saya ingat tadi tak tahu jawab. Wah, dari awal kau bahan saya Cikgu nak tanya. Okey. Baiklah. Silakan cikgu. Jadi bila macam tu kita tengok, maksudnya di sinilah fungsinya tadi. Sebagai ahli parlimen yang dipilih melalui sistem demokrasi, sepatutnya rakyat mengenali mereka. Kalau kita tengok dalam video yang 1955 tadi, sebenarnya dia ada calon-calon yang bertanding akan pergi untuk menghiburkan, membuat pengakuan, macam-macam lah dekat situ. Betul. Yang penting rakyat mesti mengenali mereka dan mereka menjawat jawatan, mereka memegang
mereka punya portfolio dan barulah dia boleh menjalankan tugas dia dengan baik meneraju Malaysia. Ya, betul. Dan kita dapat lihat proses mengundi ni memerlukan tenaga kerja sangat banyak. Jadi semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Kita kena ingat tanggungjawab diri kita iaitu pergi mengundi. Baiklah, sebelum kita berhenti rehat, saya nak kongsikan satu kad ucapan yang kita terima cikgu bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu, di mana kad-kad di sini semuanya cantik-cantik. Semuanya hasil kerja kreatif murid-murid di Malaysia. Saya akan pilih satu yang ini. Hashtag terima kasih cikgu guru pembina negara bangsa. Terima kasih kepada adik SK3 dari 2 Vairan jadi SJKT Tamil Gemas. Kita lihat di dalamnya ada ucapan di mana beliau mengucapkan jutaan terima kasih diucapkan kerana begitu tekun dan sabar memberi bimbingan, didikan dan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Terima kasih adik Kirtigan daripada SJKT Tamil Gemas di atas kad ucapan yang sungguh cantik dan menarik ini. Baiklah, untuk pengetahuan semua, tema kita pada tahun ini untuk sambutan Hari Guru adalah berguru demi ilmu bina generasi baru, di mana tema ini diambil dari yang tahun lepas, di mana tahun lepas kita menghadapi pandemik dan keadaan sangat sukar buat semua orang. Kita tidak ada sambutan bagi Hari Guru tahun lalu. Jadi kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, masih bersama Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Baiklah cikgu, tadi kita dah pergi kepada asal-usul demokrasi, bagaimana sistem demokrasi telah sampai di Malaysia, kenapa kita menjalankan sistem demokrasi, dan juga kita pergi kepada 3 peringkat di mana pilihan raya, parlimen dengan DUN. Jom cikgu kita teruskan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu subjek sejarah dan juga pendidikan sivik. Baik, kita teruskan. Kita teruskan. Tadi kita dah tengok bahawa apa itu demokrasi. Betul. Demokrasi maknanya, kemudian kita dah faham tentang sistem yang ada di Malaysia. Kita ada demokrasi berparlimen dan kita ada raja berperlembagaan. So, dia bukan satu perkara yang berasingan, tetapi dia mesti datang bersama-sama. Kalau dia berasingan, nanti salah satu akan overrule yang satu lagi. Ada angkat tangan lagi? Afifah, silakan. Afifah. Aktif betul murid-murid cikgu dia mengangkat tangan. Gementar cikgu macam ni. Teruskan. Tadi cikgu cakap sistem demokrasi berasal dari Greece, dari Athens, dari Rome. Dan cikgu bagi tahu sistem demokrasi telah dibawa ke Malaysia untuk diguna pakai. Tapi kan dekat Malaysia kita dah ada sistem pemerintahan praja. Jadi apa peranan kita sebagai rakyat Malaysia? Okey. Baik. Okey, saya terima cabaran soalan tu. Walaupun sebenarnya kita dah sebut sikit tadi, bagaimana proses tu bertukar daripada zaman kesultanan dulu. Kita dah ada pemilihan bagaimana sultan-sultan ketika itu memilih pembesar-pembesar istana. Tetapi apabila kita nak membentuk persekutuan untuk kita merdeka sebagai Persekutuan Tanah Melayu, syarat yang diletakkan mesti menggunakan sistem demokrasi. Baik, demokrasi itu adalah pemilihan. Pengendalian pilihan raya di Malaysia. Demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi pemilihan akan dibuat. Calon akan didaftarkan. Of course, yang sudah pasti yang nak bertanding. Saya katalah saya nak bertanding. So saya akan bawa, ada pencadang yang akan mencadangkan saya. Akan mencadangkan saya. Saya cadangkan Cik Muhammad Ridwan sebagai calon. Mungkin Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Kemudian akan melalui beberapa prosesnya, iaitu pendaftaran yang akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan semua proses ini akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
bukan di bawah mana-mana kementerian, bukan di bawah mana-mana pihak Badan, berkuasa. organisasi. Tidak, tapi di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya. Perkataan Suruhanjaya itu menunjukkan dia satu badan yang bebas, tidak dipengaruhi oleh mana-mana badan. Jadi di situlah yang saya kata tadi hero tak didendang, orang tak tahu, orang cuma tahu kena mengundi kan. Tapi di sebaliknya yang mungkin bertugas dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin hampir sama dengan frontliner bertugas hari ini, tapi waktu dia bertugaslah adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi mereka menyediakan semua benda ni ni yang dibawakan kepada kita ni. Inilah semua yang disediakan, bagaimana proses mengundinya, bagaimana proses kesahannya untuk menyemak identitinya, untuk pembuangan undi, dan undi itu adalah rahsia dan ia merupakan pilihan individu. Jadi macam Afifah tanya tadi, apalah tanggungjawab kita? Jadi sudah pasti tadi awal ni saya dah sebut, awal-awal tadi, mungkin Afifah ni tak dengar ni. Perkara yang pertama kita nak buat apa dia? Daftar sebagai pengundi. Tak daftar sebagai pengundi, datang bawa IC, awak tak berdaftar, sila balik. Dia kata, dah buang masa, beratur panjang-panjang. Cuti dah ambil. Cuti dah ambil, datang tak boleh mengundi, dah kena balik. So, perkara yang pertama, tanggungjawab kita adalah mendaftar sebagai pengundi. Pastikan berdaftar. Betul. Jangan tunggu, tak apalah, nantilah, esoklah, lusa, tidak. Tahu-tahu dah hari mengundi. Tahu-tahu dah hari mengundi, dah tak boleh buat apa. Jadi kena daftar. Itu menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Kalau tak nak daftar, jangan jadi warga negara. Sila pilih negara lain atau planet lain untuk didiami. Baiklah, lagi pun sekarang kan cikgu, proses mendaftar sebagai pengundi itu mudah secara atas talian sahaja. Jadi tidak ada alasan untuk kita melengah-lengahkan tanggungjawab kepada dengan diri sendiri, iaitu mendaftar sebagai pengundi untuk negara kita juga, bukan negara orang lain. Betul. Jadi apabila begitu, di situlah tanggungjawab kita. Perbuatannya tadi daftar, tanggungjawabnya itu adalah kita bertanggungjawab untuk mendaftar, dan tanggungjawab yang seterusnya adalah mengundi. Datang mengundi, buang undi, dan pastikan berfikir dengan baik, buat pilihan yang bijak. Untuk proses yang lebih jelas, mari kita tengok video yang disediakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia tentang proses mengundi. Kita saksikan. Jom kita saksikan. Jangan lupa pakai face mask untuk keluar mengundi. Dan apabila tiba di pusat mengundi, suhu badan anda akan disemak dahulu. Kemudian, tangan anda perlu disanitasi. Pastikan anda memakai face mask. Pusat mengundi tersebut sama ada dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera atau pastikan anda menggunakan pensanitasi tangan sebelum memasuki saluran. Kekalkan penjarakan fizikal semasa berada di dalam saluran. Buka face mask apabila diminta oleh kerani pengundian yang pertama untuk tujuan perbandingan wajah dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa oleh kerani pengundian yang pertama. Seterusnya, jari telunjuk kiri pengundi akan dicelupkan dengan dakwat pilihan raya. Kerani pengundian ketiga akan mengecop, mencerai dan melipat kertas undi. Kerani pengundian yang ketiga akan meminta pengundi untuk menggunakan pensanitasi tangan sekali lagi sebelum diserahkan kertas undi. Bergerak ke petak undi untuk menandakan kertas undi anda. Masukkan kertas undi anda ke dalam peti undi dan segera tinggalkan saluran. Ya, itu dia video daripada Akademi Pilihan Raya di mana menunjukkan proses mengundi. Baiklah, cikgu. Itulah dia proses dia. Jadi semua yang ada kat sini kalau kita tengok memang samalah. Memang inilah bahan yang digunakan dalam video untuk pendidikan itu tadi, untuk latihan itu tadi yang digunakan oleh Akademi Pilihan Raya dalam video yang dia buat. Dan ini adalah video yang diguna pakai untuk proses. Kalau kita tengok ada cek suhu dan scan My Sejahtera. Betul. Maksudnya ini adalah video yang paling terbaru. Yang terbaru. Kita perlu menghadapi proses pilihan raya di dalam musim-musim pandemik kan. Jadi segalanya mungkin. Kita tak tahu. Kita bersedialah orang kata, cik kan. Betul. Berjaga-jaga. Baik. Okey.
Jadi tanggungjawab seterusnya, pilihlah dengan bijak. Jadi bila cerita tentang pilih dengan bijak ni terlanjur kita dalam bulan puasa Nisa. Betul. Terlanjur dalam bulan puasa dah dekat-dekat nak raya, kita dah masuk 10 Ramadan terakhir. Okey, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita ni dia boleh tak membuat pilihan. Kita tengok saya bagi situasi dekat kamu. Mungkin murid-murid di rumah juga boleh fikirkan apa saya nak jawab Okey, kita bagi situasi. Kita nak murid kita ni berfikir dan cuba bertindak bagaimana membuat keputusan. Tinggal 10 hari lagi nak raya, tinggal 10 hari lagi nak raya. Mak ayah bawa pergi shopping, beli baju raya. Beli baju raya. Baik, kemudian sampai dekat shopping kompleks. Agak-agak saya nak tanya dekat murid-murid atas talian ni. Sampai dekat situ nanti, nak mak ayah yang pilihkan atau nak pilih sendiri baju raya tu? Syuhada. Nabila. Silakan. Cikgu, saya nak pilih sendiri. Nak pilih sendiri. Siti Khadijah, kenapa? Saya pun nak pilih sendiri. Nak pilih sendiri. Khadijah? Nak pilih sendiri. Afifah pun nak pilih sendiri. Afifah pun nak pilih sendiri. Khadijah nak pilih sendiri. Ni yang tak nak angkat tangan ni, kenapa ni? Nak mak ayah pilihkan. Nak mak ayah yang pilihkan. Lain pula pilihannya. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang kita jelaskan daripada awal tadi, demokrasi itu adalah berdasarkan kepada kolektif. So kita ada 4 dekat sini, 3 memilih untuk pilih sendiri. 1 mungkin dia reda je dengan apa pilihan yang dia dapatkan. Jadi kita nak tanya, yang nak pilih sendiri ni, Syuhada, kenapa nak pilih sendiri Syuhada? Supaya menepati cita rasa saya dari expect jenama cikgu. Nak jenama. Boleh tahan Syuhada ni Boleh tahan. Khadijah, kenapa nak pilih sendiri Khadijah? Saya nak pilih yang dari warna yang saya suka. Nak pilih dari warna yang dia suka. Oh, patutlah belakang dia ada color-color hijau sikit Okey. Afifah nak pilih macam mana? Kenapa nak pilih? Saya nak corak saya sendiri. Nak corak sendiri. Nak corak sendiri. Dia dah malu-malu dah nak sebut. Dah tak berapa nak keluar dah suara ni. Okey, tak apa. Iman sebab dia reda tadi kan. Kita tak nak tanya dia lah kenapa dia reda. Tapi saya nak tahu cikgu boleh nak tanya dia. Kenapa Iman nak ibu bapa pilihkan baju raya? Kenapa nak reda? Sedangkan kita boleh pilih sendiri. Ya. Kenapa? Sebab kalau mak ayah pilihkan lagi senang. Saya nak serabut. Saya nak fikir. Ikut tema keluarga ni. Lagi senang. Baik, kalau kita tengok kolektif tadi 3 dari 4 menyatakan ingin membuat pilihan sendiri. Dan aspek yang dia letakkan dekat situ, nak jenama. Nak jenama yang dia nakkan. Yang seorang nak warna. Nak warna yang dia inginkan. Yang seorang lagi nak corak. Yelah, susah juga kan. Salah pilih corak nanti, pergi beraya rumah kawan, rupa-rupanya corak baju sama dengan langsir atau sama dengan alas meja. Tak jadi beraya tu Nisa. Baru naik, alamak sama alas meja. Turun balik. Turun balik. Tapi tahun ni kita tak boleh beraya. Nanti kena melanggar SOP, tak boleh. Jadi kalau kita tengok daripada situ, sama juga dengan tanggungjawab kita. Bagaimana kalau dulu kita pernah sebut tentang cintakan negara, di situlah tanggungjawab kita. Jadi bagaimana kita nak negara kita ni? Kita nak negara kita ni berwarna apa? Kita nak negara kita ni ada jenama apa? Kita nak negara kita ni bercorak apa? Di situlah pentingnya membuat pilihan ketika mengundi. Kalau pilihan tu tak kena, jadi macam tadilah. Tersalah pilih corak sama dengan alas meja rumah jiran. Tak jadi. Baru pakai melaram selfie-selfie depan rumah. Jiran relax je. Selak langsir sama kan. Dia akan jadi masalah kat situ. Jadi benda ni akan berpanjangan. Dan itulah yang akan dikenali viral. Afifah pakai baju raya, corak sama langsir jiran sebelah. Nampak benda ni akan viral. Sekarang semua benda viral kan. Nanti kawan-kawan relax, dia tagkan gambar. Macam baju raya kau lah Afifah, dia kata kan. Tapi walau bagaimanapun, yang tidak membuat pilihan juga, di sinilah berlaku konflik yang agak besar. Macam yang Iman cakap tadi, lebih senang. Betul. Senang untuk tidak datang mengundi. Tak payahlah susah-susah. Nak kena beratur, nak kena, kalau tengok dalam video tadi dia ada celup dalam ink. Nanti nak celup dalam dakwat, alamak habis kuitik kuku kan. Jadi biarlah orang lain yang pilih, aku terima sahaja. Jadi di situ menunjukkan ketidakbertanggungjawabnya. Tetapi mungkin dalam konteks ini Iman memilih sebagai konteks dia sebagai anak, mak ayah yang pilihkan untuk dia. Yalah, belum umur mengundi lagi kan. Konteks baju raya tak apa. Ya, baju raya okey lagi. Kalau tak boleh pun pakai je baju raya tahun lepas kan. Betul cikgu. Kalau pakai Sila cikgu. kan.
Jadi kalau tak boleh pun tak apa, pakai baju raya tahun lepas dah tak sama dengan corak meja, alas meja jiran sebelah. Jadi untuk kepuasan diri sendiri, kepuasan majoriti, keluarlah mengundi, daftar, jalankan tanggungjawab diri sendiri kepada negara. Cikgu, saya tak sabar nak tahu apa proses-proses yang kita boleh lakukan menggunakan barang-barang yang diberikan ataupun secara ihsan oleh SPR Malaysia ini. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, dan kali ini kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana prosesnya sedikitlah cikgu ya, situasi di pusat mengundi terutamanya bagi mereka yang mungkin pertama kali atau mungkin pertama kali sebab yang sebelum ni tak daftar kan. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab. Tanggungjawab diri sendiri tu untuk mendaftar undi dan hadir ke tempat mengundi apabila tiba waktunya. Okey, baik cikgu, apa yang kita ada di sini? Kenapa saya kena berdiri di sini cikgu? Okey, ini adalah set yang disediakan oleh Akademi Pilihan Raya, oleh Akademi Pilihan Raya. Jadi sebenarnya set dekat dalam tu nanti beginilah. Tapi kalau kita tengok meja kerani ni ada 3. Kalau kita tengok macam yang Nisa pakai pada bib dia pun dia tulis situ KP3. So maksudnya dia adalah kerani pengundian nombor 3. Dia akan duduk dekat meja nombor 3. Tapi hari ini sebab kita ada seorang je, dia lah kerani pengundian 1, dia lah kerani pengundian 2, dia lah kerani pengundian 3, iaitu proses dia. Kalau kita tengok dalam video nanti, kita akan cuba buat sekejap lagi. Baik cikgu. Okey. Okey, kita ada calon pengundi. Pengundi. Kita nak tunjukkan proses ni. Kita ada calon pengundi, bukan nama sebenar, iaitu calon X. Calon X. Kita jemput calon X. Pengundi X tetapi di sini kita tak tunjuklah bagaimana dia semak, kad pengenalan dan sebagainya. Tapi calon X ada bawa kad pengenalan ya? Ada bawa kad pengenalan. Kena tunjukkan bukti rakyat Malaysia. Okey, ada kad pengenalan, kita tengok. Okey, muka dia lebih kurang lah. Muka dah sama. Okey, dan di sini kita akan persilakan calon untuk celup tangan dalam sanitize tangan dulu. Sanitize tangan dulu. Okey, dah sanitasi. Kita ada dakwat. Dakwat yang celup jari tu. Okey, silakan. Dan baru kita celupkan. Okey. Kan. Ada tak? Ada. Okey, ada dakwatnya. Jadi kita nak berikan beliau kertas mengundi. Kalau kita tengok yang ada kat sini yang warna merah, so kita akan bagi dia kertas mengundi yang warna merah. So saya sebagai kerani, saya akan ceraikan daripada buku tersebut dan saya akan lipat macam ni. Macam ni. Kemudian saya akan beri kepada calon cikgu. Lipat sekali lagi, betul. Okey. Baik, kemudian cikgu. Okey. Dan pengundi akan terus ke tempat pembuangan undi. Ya, silakan. Dan melaksanakan tanggungjawab dia. Pangkah yang mana nak dipangkah. Ya, tapi undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia. Suka untuk saya ingatkan sekali lagi, ini semua adalah untuk tujuan latihan. Mungkin keadaan sebenar dengan keadaan yang lebih lengkap. Tidaklah seperti yang kita buat hari ini. Ini adalah gambaran sahaja. Ini hanya gambaran sahaja tentang proses langkah-langkahnya. Calon X kita nampaknya dia tengah berfikir calon mana sukar yang mungkin macam Afifah nak pilih corak baju tadi. Sukar sungguh kerana kita ada calon-calon bertanding yang boleh tahan. Yang boleh tahan. Kemudian barulah dia ke peti pembuangan undi. Okey, calon X tunjukkan dekat kamera. Tunjuk, masukkan. Di mana? Okey. Masukkan. Baik. Masuk. Sampai habis. Macam tak biasa je. Ada mengusik je calon X. Mesti pernah mendekir. Baiklah, kemudian. Okey. Terima kasih. Dan dia akan terus keluar. Baik, terima kasih calon X. Itu adalah serba sedikit bagaimana proses pengundian berlaku di pusat mengundi. Ya. Jadi macam itulah serba sedikit dia punya proses bagaimana nak berlaku. Dia sebenarnya kalau ikut yang di sebenarnya dia akan ada seorang lagi kerani pengundian akan pegang satu pembaris panjang. Dia akan duduk kat sini. Lepas pengundi tadi masukkan, dia akan jolok supaya pastikan semua
masuk dan sudah Baik. pasti ada beberapa perkara-perkara lain seperti pemerhati dan sebagainya. So yang itu kita tak dapat nak sediakan dekat sini. Untuk lebih lanjut mungkin boleh berhubung dengan Akademi Pilihan Raya Malaysia. Mereka ada sediakan video ini di Facebook mereka di mana untuk maklumat rakyat Malaysia bagaimana untuk mengundi. Kerana kita tak tahu, mungkin ada yang kali pertama. Betul. Setiap kali sesi mengundi pun akan ada pengundi yang kali pertama. Pengundi kali pertama. Yang penting anda jalankan tanggungjawab diri anda dengan mendaftar sebagai pengundi secara dalam talian dan juga hadir ke tempat mengundi apabila tiba musim-musim mengundi. Nanti kan ada kempen-kempen dan sebagainya kita dapat lihat. Pilihlah dengan tepat, fikir dengan bijak. Baiklah, saya rasa kawan-kawan kita ni umur mereka ni berapa semuanya? 17? Oh, ni baru 14 tahun ni. 14 pelajar tahun. tingkatan 2. Baru 14 tahun. Jadi mungkin ada masa lagi mereka untuk orang kata apa, musim mengundi bagi mereka. Betul. Apabila capai tahap umur yang ditentukan, barulah mendaftar. Baik ni saya, kalau kita tengok tadi, kita tengok kita punya pengundi X tadi berhadapan dengan masa yang sukar dekat petak pembuangan undi. Yang mana satu nak undi. Mari kita tengok adakah murid-murid kita ni berhadapan dengan kesukaran untuk membuat pilihan. Kita teruskan kepada permainan kita. Nisa. Baik, kita tengok, kita bertukar tempat ya Nisa. Kembali. Baik, kita tengok. Okey, dekat skrin kita akan paparkan satu simulasi. Ini bukan simulasi pilihan raya Ini bukan simulasi pilihan raya lagi, tapi kita nak buat penerangan bagaimana sebenarnya murid-murid di atas talian dan murid-murid mungkin di rumah boleh juga memberikan jawapan yang sama. Inilah proses yang kita lalui dalam membuat pilihan. Pilihan yang tidak bijak akan memberi kita kesan dan bukan hanya untuk mengundi. Ini juga pilihan dalam hidup kita sendiri. Beli kasut salah saiz, kau yang merana kaki sakit. Beli baju salah corak Afifah, pergi beraya rumah sebelah, sama corak dengan lansir rumah sebelah. Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Baik, kita ada satu permainan pagar sesat dan saya akan gerakkan di sini keputusan pada murid-murid di atas talian. Ke mana kita nak pergi. Baik, dah bersedia yang dekat atas talian ni? Sediakan belum? Dah bersedia, double thumbs up. Double thumbs up. Okey. Mari cikgu kita teruskan. Kita teruskan. Baik, sekarang kita mula. Tengok kita ada satu hamba Allah dekat sini, dia nak balik ke rumah dia dengan laluan yang macam ni. Baik. Kita tengok adakah dengan pilihan yang dibuat oleh murid-murid ni mereka akan sampai ataupun tidak. Okey, kita mula Kita mula daripada sini. Kita akan bergerak pergi sehingga ke satu persimpangan yang pertama. Baik, nak ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Nak ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Kanan. Semua setuju kanan? Semua setuju kanan dekat kanan? Semua setuju kanan dekat kanan? Nice. Okey, kita pergi ke kanan. Okey, kita pergi kanan. Jalan lagi. Lain macam jalan dia ni. Okey, kita gerak lagi. Gerak. Sudah. Jalan mati. Pilihan yang salah. Okey, kita undur balik dekat mana sempang dia tadi. Dekat sini kita mula tadi. Jadi kita ke kiri. Kita sambung. Sekarang kita ke kiri. Dah tak boleh kanan kan? Kita ke kiri. Kita gerak lagi. Kita jalan. Boleh sampai ke tidak ni? Boleh sampai ke tidak? Kita pergi kepada persimpangan yang seterusnya. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Pilih satu. Ini macam pengundi X tadi ni. Ya. Ke kiri. Ke kiri. Kita pergi ke kiri. Tadi dah try kanan, sekarang kita try kiri. Baik, kita jalan lagi. Kita jalan. Jalan terus lagi. Jauh jalannya. Jumpa sempang yang kedua. Ke kiri atau ke kanan? Iman, kiri atau kanan? Iman, kiri atau kanan? Ke red door je. Kanan. Mana kanan? Sini Sini kanan, betul? Ke sini. Okey, kita pusing sini. Pusing kanan. Terputus pula dia. Ke mana hala tuju kita? Ke mana nak jalan ni? Sorry, dia dekat sini. Okey, kita jalan lagi. Makin jauh daripada destinasi. Jauh jalannya ni. Astaga. Jalan mati lagi. Jadi, sekarang kita nak ke mana? Ke kiri ke kanan? Atau kita nak balik ke pangkal dekat sini tadi? Pilihan lagi. Pilihan ni. Pilihan. Kita nak daripada sini atau kau nak balik ke pangkal jalan betul? Balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan. Wah, bagus Nabila ni. Memang buat keputusan. Okey, so kita ambil yang sebelah kanan. Tadi dah ikut sebelah kiri. Kita ikut sebelah kanan. Okey, kita jalan lagi. Kita jalan pusing. Dah habis dah satu map dia jalan ni. Sampai belum lagi ni? Astaga. Jalan mati juga.
Maka kita sambung daripada sini ni. Ya, betul. Tak ada pilihan lagi dah. Betul. Ni dah boleh. Sesuai untuk Iman. Redha ya Iman ni, kita Redha. ikut je jalan ni ya. Okay, kita jalan sini. Okay, kita jalan. Boleh sampai tak ni Iman rasa-rasa? Agak-agak kan. Boleh sampai tak ni Iman? Saya rasa 70% peta dah lalu tapi rumahnya tak sampai Tak lagi. sampai lagi ni. Tengok dah sampai ke utara dah pula. Satu pilihan lagi. Ke Pilihan kiri lagi. atau ke Kiri kanan? atau kanan. Ke kiri atau kanan. Pilih satu. Siti Khadijah. Buat pilihan. Khadijah dari tadi dah tenganga kat situ. Mana nak jalan ni, mana nak jalan. Biar betul kala apa yang kau nak ni. Cepat. Kiri kanan. Yang mana satu? Kiri. Kita pergi kiri. Okey, kiri naik ke atas. Nervous pula saya cikgu. Nervous saya. Ya. Tak sampai-sampai ni. Ya. Dah lah hujan. Okey. Jumpa sempang lagi. Sempang Kiri lagi, atau kanan? Kita nak kena sampai dengan cepat ni. Cepat. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Pilih. Kanan. Kita Kalau pergi nak jauh sini. yakin sikit kanan. Kita kanan. Memang mereka ni pakar bab memilih jalan. Ya. Mati lagi. Kita pergi ke kiri. Okay, kita gerak ke kiri. Sambung. Mudah-mudahan sampailah kali ni ya Nisa ya. Kali ni tengok kita kena jalan speed up dia. sikit cikgu. Memang habis satu map dia pusing ni. Ya, sampai. Nampak. Jadi dalam proses membuat keputusan bukan satu perkara yang mudah. Jadi kita perlu menilai. Dan kalau kita tengok dalam permainan yang kita buat ni tadi, baik, keseluruhan peta ada dekat situ. Jadi sebelum membuat pilihan, kita boleh melihat ataupun mengagak, bukan main sampai situ, okey kiri, okey kanan, tidak. Pilihan yang bijak, sama macam nak pilih baju tadilah kan. Betul. Dalam membuat pilihan kita perlu melakukan pilihan dengan bijak, fikir dengan betul-betul supaya kita tidak membuat pilihan yang salah, sebab dalam dunia nyata tidak ada undur semula. Baiklah, Cikgu Ridwan, kita ni sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan. Macam biasalah, masa ni cemburu betul dengan kita. Betul. Okey, Cikgu mungkin ada sedikit kata-kata akhir untuk semua murid-murid. Silakan Cikgu. Baik. Kalau kita tengok apa yang kita belajar hari ini? Apa yang kita belajar hari ini adalah pilihan. Dan sebenarnya yang kita belajar adalah sistem demokrasi itu. Yang kita main pilihan-pilihan tadi itu pilihan lah. Tapi apa yang kita belajar adalah sistem demokrasi dan bagi meneruskan kelangsungan. Itu sebab nadi negara tajuknya, bagi meneruskan kelangsungan negara kita Malaysia. Setiap individu, setiap rakyat yang ada bertanggungjawab. Betul. Dan sudah pasti tanggungjawab memilih pemimpin jatuh kepada tangan kita sebagai rakyat. Jika ada individu yang tidak bertanggungjawab, tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya, tak nak daftar mengundi, tak nak keluar mengundi dan sebagainya, atau mungkin tak pernah ambil tahu pun tentang proses pilihan raya di Malaysia, maka kerugian dia akan jatuh kepada negara kita Malaysia dan kelangsungan negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak dapat diteruskan kelangsungannya. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Baiklah Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Banyak yang kita pelajari pada hari ini dan diharapkan penonton di rumah dan di studio yang bersama-sama dengan kita, jangan lupa kita ada tanggungjawab kepada diri sendiri, bermula dengan diri sendiri sekiranya kita ingin melakukan apa-apa perubahan kepada diri, keluarga, negara dan juga tempat sekeliling kita. Semuanya bergantung pada diri sendiri. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Diharapkan kita berjumpa lagi Cikgu di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton teras di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Norlinda binti Jamal, Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya. Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, memberi kuasa kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin. Satu-satunya cara untuk kita memilih pemimpin adalah melalui pilihan raya. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab untuk turun mengundi. Sebuah negara yang aman, harmoni, maju dan berdaya saing akan terbentuk dengan adanya tunjang rakyatnya yang memilih. Sekarang anda dah tahu kenapa anda perlu turun mengundi. Kerana negara ini negara kita. Salam demokrasi daripada Akademi Pilihan Raya. Didik TV KPM